لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يقوله. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Dan saya kasihi sahabat semua sekalian jamaah yang hadir, mudah-mudahan semua di dalam limpahan rahmat Allah, limpahan kasih sayang Allah. Jika tidak ada rahmat atas kita, nescaya kita tidak beroleh kebaikan dan kita tidak akan dapat suasana. Dan ini adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kita dapat, setiap kebaikan yang ada pada kita yang kita laksanakan, adakah hakikatnya kebaikan ataupun kebaikan pada zahirnya tetapi hakikatnya kemaksiatan? Ini yang perlu kita muhasabah diri kita masing-masing. Sahabat yang saya kasih sekalian, malam ini saya bawa diri saya dan sekalian dalam satu masalah yang dipanggil maksiat hati. Dan saya berpandukan dengan kitab Syekh Nawawi Banten. Kita kisahkan bab ini pada malam insya-Allah. Karena Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa hati itu adalah raja. Jika rajanya rosak, maka seluruh rakyat itu rosak. Jika hati kita rosak, seluruh anggota itu rosak. Sebab itu di dalam ilmu, pertama sekali disebut oleh ulama, awal din ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Yang keduanya kita kena bersyariat, mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita melaksanakan faham akan hukum agama fiqh. Yang ketiganya, kita kena memelihara akan amal tersebut, iaitu dengan kita mempelajari ilmu tasawuf. Maka setengah orang mengatakan ilmu tasawuf ini satu ilmu yang cukup tinggi, kena tangguh dulu, kena belajar fiqh dulu, ataupun kena belajar usul dulu. Bagi pendapat saya, jika mana kita meninggalkan salah satu daripada ketiga-tiganya, maka ia tidak benar daripada sudut perjalanan ulama. Orang yang kenal Allah tetapi tidak melaksanakan syariat, maka orang ini fasik. Kenal Allah tetapi tak salat, tak zakat, tidak menutup aurat dan sebagainya, masih mengamalkan riba dan sebagainya, fasik. Orang ini mengenal Allah, lalu ia berfikir tetapi hatinya rosak, maka amalannya ini bukan suatu amalan yang dikatakan zahirnya adalah kebaikan tetapi hakikatnya kemaksiatan. Kerana amalan itu rosak, amalan yang tidak bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sudut roh, amal yang adanya di dalamnya tidak ikhlas dan sebagainya, maka muqabalah atau tidak muqabalah, sah atau tidak sah, ini pada fikah. Muqabalah penerimaan ini adalah pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah yang saya kasih sekalian, apa kata Syekh Nawawi Banten?
فصل ومن المحاسن قلب الرياء بالأعمال البر وهو العمل لأجل الناس ويهبط ثوابها كالعجب بطاعة الله وهو شهود العبادة شادرة من النفس غائبا عن المنة. Antara maksiat hati ialah riak dengan amal kebaikan, iaitu beramal kebaikan agar mendapat pujian manusia. Ini adalah maksiat. Kita beramal agar orang puji kita. Kita beramal sebab orang. Kita beramal kerana berkehendakkan kemuliaan manusia. Ini selalu kita sebut, nanti apa kata orang. Nanti apa kata orang. Dia terlupa apa kata Allah. Walhal usul ini, tasawuf dan usul, dia tak boleh tuan-tuan berpisah. Dia berangkai. Usul, tasawuf dia berangkai. Kerana parti bagi usul itu adalah tasawuf. Kita kenal Allah dan merasakan akan usul itu adalah dengan ilmu tasawuf itu sendiri. Berarti apabila kita selalu kita letak dalam hati kita apa kata Allah, kita tidak akan mempedulikan apa kata orang. Yang ni yang dikatakan ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau kita masih ikut lagi apa kata orang, dalam satu masa kita akan meninggalkan apa kata Allah. Kita akan langgar apa kata Allah, sebab kita mendahulukan apa kata orang. Sebab manusia ini, kita dah belajar tak? Tiap-tiap yang bersifat alam itu sifat dia baharu. Apa makna baharu? Baharu ini maknanya berubah-ubah. Ini alam. Manusia berubah. Hari ini dia sayang kita dan besok kita mungkin dia benci kita. Hari ini dia benci kita dan mungkin besok dia sayang kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kalau kita nak buat satu perkara, hendaklah pertengahan. Nak sayang orang, sayang untuk tengah-tengah. Mungkin satu masa orang yang paling kita sayang inilah adalah orang yang paling kita benci. Dan mungkin orang yang paling kita benci itulah yang akan menjadi orang yang paling kita sayang. Sebab itu kata hukama, sahabat ini dia lebih berbahaya daripada 1000 orang musuh. Pasal apa tuan-tuan? Sahabat ini lebih berbahaya daripada 1000 orang musuh. Kerana sahabat ini kita dah cerita kat dia semua benda. Baik buruk, baik-baik, isteri kita, anak kita dan sebagainya. Musuh ini dia tak tahu aib kita. Dia tak tahu keburukan kita. Dia tak tahu kecelaan kita. Tetapi sahabat ni kita dah cerita dah masalah-masalah kita. Masalah zahir dan batin kita. Maka jika mana satu hari ia menjadi musuh kita, maka sahabat ini kata hukama, ia lebih berbahaya daripada 1000 orang musuh. Jadi kena jaga-jaga tuan-tuan. Sebab itu kata Rasulullah SAW, afdalul a'malu awsatuha. Sebaik-baik amal ini pertengahan. Dan ada pula datang satu lagi, iaitu hadis Nabi SAW, afdalul a'malu ahmazuha. Sebaik-baik amal itu amal yang payah, amal yang susah. Masya Allah, tabarakallah. Maka riya itu dapat meleburkan pahalanya seperti dosa ujub dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya ni habis pahala kita kalau kita riya sama dengan ujub. Dia leburkan pahala kita. Ujub ni apa tuan-tuan? Iaitu ia merasai dan mengakui bahawa ibadah dia termasuk hasil usahanya itu timbul daripada jiwanya. Atau usahanya semata-mata. Ini ujub. Dia heran kat diri dia. Oh, aku boleh pergi masjid. Orang lain apa lagi tu tak boleh pergi masjid. Badan sihat, dia ujub. Dia ujub pula tuan-tuan. Yang dia rasakan bahawa kebaikan yang dia buat ini dari usaha dia. Dan dia lupa pula bahawa apa yang dia dapat daripada sudut kebaikan ini, dia tak nampak yang tu kurnia daripada Allah. Dia terlepas pandang
bahawa perkara kebaikan yang dia buat, apa yang dapat dilaksanakan perintah Allah, perkara yang dia dapat tinggalkan larangan Allah, itu adalah kurnia daripada Allah. Dipanggil hidayah, pertolongan Allah. Tuan-tuan, sikit saja kita lari dah pegangan usul kita dalam sudut ibadat. Macam mana boleh lari pula? Apa dia qadariyah? Apa dia jabariyah? Dalam satu masa kita berpegang usaha dan ikhtiar itu memberi bekas. Tak jatuh tuan-tuan, tak lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Tak lari tauhid kita. Tak duduk pada qadariyah kita. Tak duduk pada jabariyah kita. Sikit saja kita lari daripada usul. Kita lupa bahawa kebaikan yang kita buat adalah daripada pertolongan Allah. Bukan sebab aku sihat, bukan sebab aku dekat dengan masjid, bukan sebab aku rapat dengan ustaz, bukan sebab aku ni dah mengaji. Sebabnya aku telah mendapat hidayah dan pertolongan Allah. Bukan sebab badan sihat, ada tulang 4 perak. Adalah hidayah Allah, adalah pertolongan Allah. Kita dapat buat ni. Secara tidak langsung, lari dah usul kita, lari dah tauhid kita. Yang kita kata kita makrifah ni rupanya bohong. Ya, ni jaga tentang. Kemudian apa lagi Syekh nak kata, Syekh Nawawi Banten, wasyakku fillahi, di antara maksiat hati iaitu wasyakku fillahi wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah, iaitu meragukan adanya Allah. Dia ragu ada Allah dalam satu hal, dalam satu masa dia yakin ada Allah, dalam satu masa dia tak yakin ada Allah. Macam mana ni pula? Dalam semayang dia yakin ada Allah, dalam muamalat, dalam munakahat, dalam jinayat, dia tak yakin pula ada Allah. Itu saya seluruh dengan kawan-kawan. Nak tahu kita ni makrifah tak makrifah, takut tak takut, usul kuat tak kuat. Kau 3 pagi try lah pergi kubur tengok, duduk tengah-tengah. Try tengok, duduk tengah-tengah kubur tu. Jangan duduk dekat pangkal pintu tuan-tuan. Duduk tengah-tengah tu. Cari kubur hak yang ceruk-ceruk kampung ni. Jangan tepi jalan, kubur tepi jalan. Cari yang tengah-tengah kampung, yang gelap gelemat ni tuan-tuan. Yang kata action sangat makrifah ni. Yang dia kata action sangat ni. Pergi tengah-tengah tu, duduk tengok. Baca Yasin tengok tengah malam, jangan bawa lampu tengok. Try duduk tengah tu. Try lah. Kita mengaji sakar ni. Siang malam, pagi petang, 30 hari sebulan. Uji iman kita. Nak tahu aku ni macam mana? Makrifah ke aku ni? Betul ke aku beriman dengan Allah? Betul ke Allah yang memberi mudarat dan Allah yang memberi manfaat? Betul ke? Ini yang berlaku pada ulama silam. Mereka ada usul, mereka ada fiqh, mereka ada tasawuf. Anda, kalau di Kelantan masih ada lagi satu kubur Riadah dipanggil, di Geting tuan-tuan. Itu tempat makam Tok Selehong. Masuk dalam, tengok menangis tak menangis. Saya pernah bawa tuan-tuan, sahabat-sahabat duduk dalam kubur Riadah ni tuan-tuan. Badan ni sadu tuan-tuan, cakap teras. Cakap teras tuan-tuan. Saya tinggal dalam tu 5 minit. Menangis tuan-tuan. Ni keliling semua kubur. Keliling semua kubur. Dia kata baring dalam tu tengok. Dia orang buat siap liang lahat dalam. Baring tengok dalam tu.
Saya pun naik, saya tinggalkan dia, tuan-tuan. Ingat dia menjerit nama Allah, dia panggil nama aku. Hantu tu. Ustaz! Ustaz! Jangan tinggal saya, Ustaz! 5 minit, tuan-tuan. Teriak dalam tu. Badan punya sadu, tuan-tuan. Badan sadu. Teriak, tuan-tuan, dalam liang lahat. Tu liang lahat training, tuan-tuan. Bukan liang lahat yang original. Kalau betul-betul kita masuk dalam liang lahat yang original, betul-betul setelah kita mati, nak cari apa lagi? Siapa yang dengar? Kalau akidah kita tidak betul, perkara yang pertama ditanya di dalam kubur adalah akidah. Kemudian ditanya pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau kenal tak pemuda ni? Kenal tak? Kalau tak kenal, habis kita, tuan-tuan. Yang ni lah. Try tengok iman kita, tuan-tuan. Jangan syak. Kerana apa? Kita yakin dengan Allah, kita tidak ragu. Kerana kita yakin bahawa Allah Ta'ala maha sempurna pada segala sifatnya, pada zatnya, pada af'alnya. Itulah. Kita yakin Allah maha sempurna. Allah tak macam makhluk. Maha suci Allah, subhanallah. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Kerana Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia panggil sifat kamalat. Jadi kita yakin dengan Allah sungguh-sungguh. Tak adalah kita goyang akidah kita. Maka apabila akidah kita tidak goyang, selamat dalam alam barzakh. Yakin sungguh-sungguh. Yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memelihara aku adalah Allah. Sebab itu kita kena betulkan niat kita. Kenapa kita mengaji? Kerana aku nak hampir dengan Allah. Kerana aku nak kenal Allah. Kerana aku nak bertakwa kepada Allah. Ini dia. Kenapa aku mengajar? Kerana aku nak dapat hampir dengan Allah, dapat takut dengan Allah. Ini dia. Kena betul baliknya. Ya. Kemudian di antara maksiat hati iaitu merasa aman daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman. Buat dosa rasa aman. Dan kita buat dosa rasa aman. Ini hati sakit, tuan-tuan. Hati rosak. Tu semalam, tuan-tuan, saya mengajar di Surau Pewaja. Saya bawa satu isu bola. Tuan-tuan masa pergi stadium bola, tuan-tuan rasa gelisah tak tengok orang pakai seluar pendek? Tuan-tuan, aku tanya ni, lagi ada yang kena baling kan air botol mineral ni? Masa pergi stadium tu, tuan-tuan rasa gelisah tengok orang pakai seluar pendek? Mana ada. Tuan-tuan siap bawa ridak, kedah lah. Ridak lah kan, selendang. Di antara tanda-tanda ni, tuan-tuan, kalau suka dengan kemaksiatan, apa tanda dia, tuan-tuan? Tuan-tuan bahas sendiri ya. Selagi aku kena balun. Kita marah seorang perempuan yang buka aurat. Tapi kita sendiri gemar pada seorang lelaki yang buka aurat. Apa bezanya? Kita marah. Tutuplah aurat. Ni apa ni? Kami orang lelaki tengok hampa duk buka aurat. Allahu Akbar. Dosa. Kita tengok lelaki buka aurat. Kita seronok, tuan-tuan. 1 jam setengah. Pulun kena. Pulun lah. Hampa pulun lah.
Saya selesai. Saya dah beritahu dah tuan. Merasa aman daripada murka Allah. Jangan rasa aman tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah tutup besok mulut kita di yaumul akhir. Sebab apa? Sebab manusia ni dia suka bagi alasan. Orang cerdik tuan-tuan. Dia cakap macam ni, dia kilas kot ni. Orang cerdik. Sampai ke akhirat besok dia, Allah Ta'ala pun dia nak kilas. Punya cerdik manusia ni. Allah pun dia nak kilas. Nak kilas aku. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kunci mulut kamu. Tangan cakap, kaki cakap. Tak boleh nak kilas lah. Nak bohong apa lagi? Mulut dia nak bohong lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang. Padahal dosanya melimpah dan amal ibadatnya tidak sempurna atau malas. Ini maksiat hati. Dia aman daripada murka Allah. Dosa melimpah, amal ibadat sedikit, dan putus asa daripada rahmat Allah. Padahal Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang ia menyanggupi mengampuni seluruh dosa orang yang bertaubat selain dosa musyrik. Selain dosa syirikkan Allah, selagi mana ia tidak meninggalkan perbuatan syirik dia. Dia tinggal minta ampun, Allah ampun. Ini maksiat hati. Jaga ni tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Wa takabburu ala ibadillah wa huwa ruddul haqqi wal istiqarun nas wa ru'yatuhu annahu khairun min kathirin min khalqillah. Takabur atau sombong terhadap hamba Allah. Takabur, sombong terhadap hamba Allah. Apa dia tuan-tuan? Iaitu menolak perkara yang hak atau benar. Tolak kebenaran. Ini takabur. Tolak kebenaran. Dia tak boleh terima tuan-tuan. Dengan kebenaran ni tak boleh terima. Kebenaran ni bukan satu hal, banyak hal. Benar daripada sudut ibadat, benar daripada sudut muamalah, benar daripada sudut munakahat, benar daripada sudut jinayat. Empat-empat kena benar, empat-empat kena sidik, empat-empat kena betul. Barulah kita ni tadi jadi hamba Allah. Barulah wa ibadur rahman. Maka kita tanya diri kita, sebenarnya kita nak apa? Kita nak apa sebenarnya? Kita kena tanya, saya kena tanya diri saya. Tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan. Sebenarnya kita buat semua ni, kita nak apa? Balik lagi tanya. Aku ni nak apa Aku nak apa Maka bila kita tahu kita nak apa pada ketika itu, barulah kita boleh perbetulkan perjalanan hidup kita. Kalau kita nak dunia, Allah bagilah dunia. Kita nak Allah, Allah bagilah Allah. Allah bagilah rahmat, Allah bagilah hidayat, Allah bagilah kebaikan, Allah bagilah segala anugerah yang Allah bagikan kepada orang yang Allah kasih. Mudah. Hidup ni mudah ya tuan-tuan. Tapi kita yang payah kan. Payah, pening kepala, pening. Kita pening ni pasal akhirat ke pasal dunia? Nak tanya tuan-tuan lah. Kita duduk pening lama ni, pening pasal akhirat ke pening pasal dunia? Orang pajak suang ni bisu ke apa? Sedap ni lain macam ni kata, aku mampir sini mengajar. Selama ni kita duk pening kepala pasal dunia, bukan pasal akhirat. Akhirat kita tak pernah pening pun. Mana pernah pening? Tak pernah pening pasal akhirat. Semayang lambat, mana pening? Mana dah pening? 6 Syawal tak puasa, mana ada pening? Pening kan? Tak boleh pergi open house, pening. Dia
Itu yang masa raya kemarin ada sahabat mesej kan. Ustaz, apa hukum orang yang beraya rumah kita pukul 12 tengah malam? 12 tengah malam datang raya lagi. Ustaz, apa hukum? Saya jawab pendek dia, hukum dia halal balik. Itu hukum dia. Kita nak ziarah rumah orang ada-ada. Ziarah orang sakit ada-ada. Nak mengaji ada-ada. Semua ada-ada. Nak semayang ada-ada. Naik kereta ada-ada. Bergaul suami isteri ada-ada. Dengan anak ada-ada. Anak dengan ayah ada-ada. Datang pukul 12 tengah malam. Ni nama dia tidak ada-ada. 12 tengah malam raya lagi. Tuan tu raya nama dia. Kawan ni pun balas balik. InsyaAllah Ustaz. Katalah dia halal kata dia halal. Ini antara maksiat hati, iaitu menghina manusia dan memandangnya bahawa ia lebih baik dan lebih unggul daripada kebanyakan makhluk Allah. Orang yang takabur, dia akan pandang orang lain hina, tuan-tuan. Buruk sangatlah. Hina sangatlah. Teruk sangatlah. Dalam pergaulan berbeza, dalam mengajar berbeza. Saya bagi misal contoh macam ni. Seorang ayah ni guru kita, mak ni guru kita. Nabi sebut seorang anak yang lahir ni bersih suci, betul tak? Hadis ni biasa kita dengar kan. Yang nak corak anak ni jadi Yahudi, jadi Nasara, mak ayah kita. Jadi mak ayah kita guru kita, betul tak? Ayah kita ajar kita macam mana, tuan-tuan? Allahu Rabbi. Kita tak semayang, dia tibai kita. Dia campak kita dalam pergi. Ini ayah kita. Selepas dia pukul kita, maka dia sapu minyak kat tubuh kita. Ini ayah. Ayahlah guru kita. Masa dia ajar kita, dia ajar mengikut kesungguhan dia. Tetapi masa dia bergaul dengan kita, ikhtilatnya dengan kita penuh kasih sayang. Ini guru. Macam tu masa dulu kita belajar guru di sekolah. Sekarang tuan-tuan, jeling tak boleh saman. Dulu guru kita kat sekolah mana-mana. Nampak tak? Ni, Syekh Ben kena tarik ni. Serang. Balik-balik sebelah hilang, tuan. Jangan main-main. Ni guru. Tapi bila kita jumpa dia di luar, kita jumpa dia di kedai Allah, sebaik-baik guru, sebaik-baik umat. Yang tu kita jadi orang. Inilah guru. Tetapi apabila akhir zaman, ni jadi dia. Jeling tak boleh, rotan tak boleh, sama. Betul Nabi cakap, anak-anak akhir zaman, ibu-ibu melahirkan tuan. Ibu lahirkan tuan. Sekarang ni murid lebih besar dari guru. Betul tak? Betul lah. Masjid pun sama juga. Kita tak suka guru ni, kita buang. Betul tak? Bukan guru buang kita. Dulu masa kita mengaji, dia tak suka kita, dia buang kita. Sekarang tak. Kita tak suka dia, Ustaz, saya buang Ustaz. Ustaz ni bukan datang orang. Nampak tak? Ini akhir zaman. Kena rendah diri. Lepas itu kita semua tak sama. Ada orang lebih bahagia ni dan dia kurang tempat ni. Ada orang yang dia lebih kat sini, dia kurang kat sini. Ada orang dia kurang kat sini, dia lebih kat sini. Jadi samalah.
Ni guru tuan-tuan. Hak yang guru yang garang tu lah yang kita duk ingat sampai sekarang. Saya ingat lagi almarhum orang tua saya tuan-tuan. Saya bangun tahajud lambat 5.30. Masa tu subuh 5.45 tuan-tuan. Almarhum Ustaz Razali bin Hasbullah. Bangun 5.30 tuan-tuan. Dia tengah semayang. Saya pun ingat dia tak nampak. Masuk-masuk ikut pintu belakang.